Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Mengejutkan sahabat semua, ini adalah pendedahan yang ramai ya rakyat tidak tahu, iaitu pendedahan daripada bekas pemimpin PAS yang kini bersama dengan Kerajaan Perpaduan yang telah pun keluar daripada parti PAS. Ini pendedahan yang amat-amat mengejutkan ya, sejak bila parti PAS ini menjadi parti songsang. Jadi menarik untuk kita kongsi bersama sahabat semua, bersama-sama dengan kita hari ini. Tanpa buang masa, saya ingin membacakan ya kenyataan daripada Khairuddin ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia kenyataan daripada Khairuddin. Takfiri bermula selepas PAS tidak bersama BN lagi. Pada tahun berapakah itu? Mari kita dengar ataupun teliti kenyataan daripada bekas pemimpin PAS ini. Katanya, perbuatan takfiri, iaitu mengkafirkan orang lain terhadap musuh politik, bermula selepas PAS terkeluar dari UMNO pada tahun 1978 sehingga tercetusnya amanat Tok Guru Haji Hadi 1981. Setiausaha Eksekutif Ulama Majlis Ulama UMNO Khairuddin Aman Razali berkata, benih pemikiran takfiri adalah ancaman terhadap keharmonian masyarakat dan bernegara. Tambah lagi, apabila PAS bersama UMNO dari 1972 hingga 1978 dan bersama pula menubuhkan Barisan Nasional pada tahun 1974, tiada tuduhan tidak Islam dan musuh Allah dikumandangkan. Namun, ia mengakar semula selepas PAS keluar daripada Barisan Nasional pada tahun 1978 sehingga lahirlah amanat atau Guru Haji Hadi pada 1981. Tambah lagi, apabila PAS bersama UMNO pada tahun 2019 menerusi Muafakat Nasional, tiada lagi tuduhan sebegitu. Tetapi sebaik berakhir Muafakat Nasional di saat PAS dan UMNO bersaing semula di arena pilihan raya, maka ucapan neraka jika mengundi selain PAS kembali dihidupkan. Katanya lagi, benih pemikiran takfiri ini adalah ancaman terhadap keharmonian masyarakat dan bernegara sebagaimana yang dibahas, diperingatkan oleh para alim ulama Islam seluruh dunia, termasuk ulama gerakan Islam dunia seperti Dr. Yusuf Garadawi, katanya dalam hantaran di Facebooknya hari ini. Khairuddin yang juga bekas setiausaha Dewan Ulama PAS tidak menyebut mana-mana pihak secara khusus. Bagaimanapun sebelum ini terdapat kontroversi melibatkan penceramah Zainul Asri Muhammad Romli dalam sebuah acara di Kedah selepas dia menyebut moga-moga Allah mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama Allah, insyaAllah. Itu antara kata-kata daripada Ustadz Zainul daripada parti PAS. Kedah yang dipimpin PAS adalah salah satu daripada 6 negeri yang akan menyaksikan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Katanya, Zainul Asri hari ini memohon maaf dan menjelaskan dia tidak menyasarkan ucapan itu pada mana-mana kumpulan dan atau mana-mana parti politik. Ya, semalam Khairuddin yang juga setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO berkata, tindakan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram, katanya. Sebarang fatwa yang mewajibkan orang Islam berpolitik menerusi PAS dan mengundi hanya parti itu dalam politik adalah fatwa songsang, katanya lagi. Jelas, ijtihad politik kepartian sifatnya luas dan tidak terhenti pada satu organisasi sahaja. Jadi adakah wajib bersama dan menyokong satu parti boleh berislam seperti PAS lalu menjadi haram bersama dengan parti lain? Wow, terbaik pencerahan daripada bekas pemimpin PAS ini. Jawapannya kata tidak. Tidak boleh mewajibkan suatu dalam Islam melainkan dalam dalil Al-Quran dan hadis, karena wajib berarti tidak mesti bersama dan menyokong dan haram serta berdosa bersama yang lain, katanya. Mengulas lanjut, Khairuddin menjelaskan PAS boleh mengajak rakyat termasuk orang Islam menyokong mereka dengan menampilkan kejayaan pentadbiran Islam yang mereka laksanakan di Kelantan dan Terengganu dan Kedah khususnya.
Begitu juga parti-parti lain seperti UMNO berhak menampilkan kejayaan mereka menegak, mempertahankan dan mengembang dan melaksanakan Islam dalam pentadbiran negara dan negeri sejak merdeka 1957 dan pelbagai pembangunan dan kebajikan rakyat. Wow, itu yang terbaik katanya, menampilkan kejayaan pentadbiran Islam yang APAS laksanakan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Tapi masalahnya sahabat semua, apa yang rakyat lihat hari ini, apa yang kita lihat di Kelantan dan juga Terengganu bukanlah satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Mereka hanya seakan-akan menunggang agama, menggunakan agama supaya rakyat tidak mengkritik pentadbiran mereka, sekiranya mengkritik kononnya melawan ajaran apa yang dikatakan oleh lebay-lebay PAS ini. Jadi hari ini jelas, selepas 30 tahun, adakah satu pembangunan yang signifikan yang kita boleh lihat di negeri Kelantan, sahabat semua? Masalah air berterusan, sampah sarap berlonggok di mana, terminal bas katanya yang akan diperbaharui itu masih sama, masih usang sahabat-sahabat semua, dan juga masalah air yang tidak dapat diselesaikan selepas 30 tahun. Di Terengganu pula, adakah pentadbirannya baik? Tidak juga sahabat semua. Malah dari pergi pendedahan demi pendedahan, penjualan tanah yang bernilai 29.3 juta dijual dengan harga 500.000, dan yang lebih mengejutkan, dijual kepada istri wakil-wakil rakyat daripada parti PAS, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu penyalahgunaan kuasa oleh Menteri Besar yang sendiri menghalalkan ataupun melaksanakan ataupun meluluskan penjualan tanah itu. Sedangkan harga tanah itu 29.3 juta. Tapi kemana alasannya? Apakah penyebabnya? Dijual pada harga 500.000 saja. Wow, ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan kita. Dan yang paling teruk lagi, adakah kejayaan besar berlaku di negeri Kedah? Selepas Menteri Lato-Lato ini begitu bising melaungkan, melancarkan, mengumumkan projek-projek besar seperti lapangan terbang Eurospace angkasa dan banyak lagi. Adakah semuanya terlaksana? Tidak, sahabat-sahabat semua. Kedah, dia kata dia berjanji akan ataupun menyelesaikan masalah air tahun ini 2023. Tapi malangnya hari ini Dewan Undangan Negeri Kedah telah pun dibubarkan, tapi janjinya itu tidak pernah diselesaikan, tidak pernah menyelesaikan masalah air di negeri Kedah. Tambah bekas pemimpin PAS ini juga, begitu juga parti-parti lain seperti UMNO katanya berhak menampilkan kejayaan mereka untuk menegak, mempertahankan, mengembang dan melaksanakan Islam dalam pentadbiran negara katanya. Begitu juga tawaran baru manifesto kebajikan dan pembangunan rakyat apabila memenangi kembali Kelantan, Terengganu dan Kedah. Itulah demokrasi pilihan raya. Rakyat mempunyai pilihan dan hak untuk menilai, seterusnya memilih karena ia merupakan persaingan parti politik dalam pilihan raya katanya lagi. Jadi ini benar. Dalam pilihan raya, dalam berlakunya pemilihan pentadbiran seperti ini, ini adalah melawan polisi ataupun dasar. Sejauh mana parti-parti tersebut boleh memberi keyakinan dengan dasar, dengan janji yang mereka berikan? Adakah parti PAS ini masih boleh diberikan pilihan, diambil sebagai pilihan atas kegagalan mereka? Pastinya tidak, sahabat-sahabat semua. Pada pandangan saya, amatlah wajib, amatlah perlu untuk rakyat, khususnya di negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah, untuk rakyatnya mula mempertimbangkan untuk pentadbiran yang baru. Kerana kita lihat parti PAS begitu memerintah begitu lama, 30 tahun di negeri Kelantan, tetapi gagal dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menjaga kebajikan rakyat, untuk menawarkan pekerjaan, untuk membangunkan ekonomi negeri-negeri itu. Tapi berbeza pula dengan 3 negeri ini, yaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, yang kita tahu baru-baru ini data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, pertumbuhannya ekonomi yang begitu membanggakan, dan juga dasar-dasar dan juga inisiatif yang pro kepada rakyat. Utamakan rakyat, bukannya utamakan pemimpin-pemimpin mereka. Apabila kerajaan pusat memberikan bantuan keuangan, apa yang pemimpin PAS ini lakukan? Mereka membeli Mercedes, sahabat-sahabat semua, dengan jumlah 3.5 juta. Wow, uang besar, uang besar. Ini yang mereka lakukan, memberikan memberikan
bonus 10,000 kepada ahli lembaga. Siapakah ahli lembaga itu? Mereka adalah kroni-kroni, keluarga-keluarga, anak-anak daripada pemimpin PAS ini, sahabat-sahabat semua. Tapi apa yang rakyat dapat? Mereka hanya dapat menelan air liur. Itulah yang berlaku, sahabat semua. Jadi, inilah masanya untuk rakyat Kelantan Terengganu untuk membuat pilihan yang tepat pada PRU yang akan PRN yang akan datang ini. Adakah mereka masih mau terus dibelenggu dengan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemimpin ataupun parti daripada PAS ini? Itu terserah kepada anda. Orang cakap tepuk dadah, tanya selera. Sampai di sini saja, sahabat semua. Itu pandangan saya berkaitan dengan ini dan juga satu pendedahan yang menarik daripada bekas pemimpin PAS ini yang telah pun keluar daripada PAS, kini bersama dalam kerajaan perpaduan. Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar GTA. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kanggap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nepet Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.